Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Bahran pada bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijrah. Satu serangan telah diatur ke suatu tempat yang bernama Bahran, terletak di kawasan Hijaz. Hijaz ialah kawasan Mekah, Madinah, Taif, Jeddah tu Hijaz. Dulu peta zaman dulu namakan Hijaz. Jumlah tentera Islam yang mengambil bahagian dalam operasi ini ialah 300 orang. Menurut riwayat Ibn Hisham dan dipilih oleh Ibn Qayyim, gerakan tersebut dilancarkan apabila menerima maklumat tentang serangan yang akan dibuat oleh kabilah Bani Sulaim ke atas Madinah dan kawasan sekitarnya. Di mana kita kena tahu bahawa banyak peperangan yang berlaku zaman Nabi ialah peperangan mempertahankan diri, bukan menceroboh. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada mereka yang diperangi. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Bila ada tanda musuh nak menyerang, maka diserang musuh itu sebelum sampai ke Madinah. Selepas berlakunya perang Badar, diikuti perang-perang yang lain. Antaranya adalah perang Bahram yang kita baca hari ini. Perang ini dilancarkan ke atas Bani Sulaim yang merancang untuk menyerang Madinah. Dalam operasi ini tidak ada serangan yang dibuat kerana musuh telah melarikan diri. Bila sampai di tempat itu, musuh lari. Tentera Islam berkhemah selama sebulan di sepanjang bulan Rabiul Akhir sebelum berangkat pulang pada bulan Jumadal Ula. Orang Melayu kata Jamadil Awal. Dalam mazhab Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadil Akhir. Langkah berkhemah selama sebulan di Bahran ialah sebagai satu metod perang saraf yang boleh melemahkan kekuatan musuh. Tujuan Nabi berkhemah walaupun musuh sudah lari ialah untuk perang saraf, untuk menakutkan musuh-musuh Islam. Sesungguhnya pasukan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ialah anak angkat Nabi SAW. Di zaman penghambaan, zaman abdi, ada abdi yang dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi, Zaid bin Harithah. Di mana Zaid ni asalnya hamba dan Nabi merdekakan dia dan jadi anak angkat Nabi, anak angkat, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Dan Zaid bin Harithah ini mati syahid dalam peperangan Mu'tah di Jordan. Ini cerita awal, belum perang Mu'tah. Selepas berlakunya perang Badar, kepentingan ekonomi dan politik kaum musyrikin Mekah telah terjejas. Keadaan ini berlaku kerana jalan perniagaan mereka ke negeri Syam terpaksa melalui Madinah. Dan semestinya negara Islam Madinah akan bertindak ke atas mereka. Di sini menunjukkan bahawa Allah mengizinkan orang Islam mengepung ekonomi musuh Islam. Di mana penduduk Mekah kerjanya berniaga. Rihlatas syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka pergi ke Yaman
musim panas mereka pergi ke Syam, di mana jalan berniaga ke Syam mesti melalui Madinah. Bila mereka sudah menyerang tentera Islam, berlakunya perang Badar dan mereka kalah dalam perang Badar, menyebabkan mereka tak berani nak lalu ke Madinah. Pemimpin-pemimpin musyrikin telah mengadakan mesyuarat bagi mencari jalan menyelesaikan masalah tersebut. Safwan bin Umayyah, salah seorang pemimpin Mekah, pada masa itu dia kafir lagi, musyrik. Akhirnya dia masuk Islam, Safwan ni. Telah dipilih untuk mengetuai rombongan pada tahun tersebut. Telah menegaskan bahawa kesemua jalan menuju ke Syam tidak selamat, termasuk jalan pantai, kerana kabilah-kabilah yang berada di sekitarnya menyokong negara Islam. Semua kabilah-kabilah di tengah jalan itu menyokong negara Islam ataupun berada dalam pengaruhnya. Tiba-tiba Al-Aswad bin Abdul Muttalib yang turut ada dalam mesyuarat tersebut telah mencadangkan supaya rombongan Quraisy mengikut satu jalan yang tidak dikenali ramai tetapi jauh, iaitu jalan Iraq. Ada cadangan supaya pilih jalan baru, jalan Iraq. Jalan yang jauh, terpaksa lalu jalan itu. Mereka bersetuju dengan cadangan tersebut walaupun jalan tersebut agak jauh kerana tidak ada pilihan lain. Al-Aswad menasihatkan Safwan supaya mengambil Furat bin Hayyan dari kabilah Bani Bakar bin Wa'il sebagai pemandu jalan kerana dia mahir dengan jalan tersebut. Lalu dicadangkan mengambil seorang pemandu dari orang Badui. Orang Badui, nama dia Furat. Furat bin Hayyan menjadi pemandu jalan. Kabilah yang dipimpin oleh Safwan bin Umayyah telah bertolak secara rahsia menuju ke Syam dengan membawa barang dagangan yang banyak. Tetapi rahsia perjalanan tersebut telah bocor apabila Sulaid An-Nu'man yang berada di majlis minum arak anjuran Nu'aim bin Mas'ud As-Saqafi mengetahui hal tersebut. Rahsia itu dibocorkan oleh Nu'aim yang pada masa itu belum memeluk Islam. Sulaid yang mendapat maklumat tersebut segera melaporkan kepada Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan bahawa Nabi menggunakan pengintip, intelijen, pengintip untuk mengintip, untuk mendapat maklumat musuh. Di mana Sulaid yang hadir dalam majlis arak, dia tak minum arak, tak minum arak sama, dia hadir untuk dapat rahsia. Dia benarkan hadir majlis begitu untuk dapat rahsia. Jangan begitu panas makuk, itu tak jadi. Pergi untuk dapat rahsia. Bila dapat rahsia, dia balik melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam dengan segera menyediakan satu pasukan tentera dengan 200 ekor unta sebagai kenderaan. Lalu Nabi menyediakan 200 ekor unta. Unta seekor ni kadang-kadang seorang, kadang-kadang 3 orang boleh naik. Tak disebut berapa jumlah tentera. Operasi ini diketuai oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi lantik anak angkat dia Zaid bin Harithah menjadi ketua pasukan. Tentera Islam telah berjaya memintas kabilah Quraisy dan membuat serangan mengejut apabila kabilah itu sampai di kawasan Najd di tempat bernama Qurdah. Pemimpin kabilah tersebut Safwan bin Umayyah dan beberapa orang pengikutnya telah berjaya melarikan diri. Di mana ketua kabilah Safwan bin Umayyah melarikan diri
Kesemua barang-barang dagangan pemandu dan 2 orang anggota kabilah telah dapat ditawan. Babaran dapat ditawan. Pemandu jalan dapat ditawan. Dapat ditawan. Harta rampasan yang terdiri dari bijian dan perak bernilai 100,000 dibahagikan kepada tentera Islam setelah ditolak 1/5 seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Pemandu jalan Furak bin Hayyan telah memeluk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu zaman tak ada gaji lagi. Sistem gaji belum ada lagi. Maka ghanimah, harta rampasan dibahagikan kepada tentera yang terlibat. Di mana 1/5 diambil oleh kerajaan, 4/5 diberi kepada tentera yang terlibat dalam peperangan itu. Peristiwa tersebut telah menjadi satu bencana besar kepada kaum kafir Quraisy setelah kalah di Badar. Mereka hanya mempunyai 2 cara sahaja untuk menghadapi kekuatan Islam, iaitu sama ada memeluk Islam beramai-ramai seperti yang dibuat oleh orang lain, ataupun melancarkan perang penentu. Orang-orang musyrikin telah memilih cara yang kedua dengan membuat persiapan yang besar. Sekarang perdagangan mereka sudah disekat. Nak niaga pun tak boleh. Macam mana nak buat? Sama ada serah diri masuk Islam ataupun perang terus. Sama ada menang ataupun kalah. Perang terus. Lalu mereka memilih perang. Dalam bab ini ada ulama mengatakan bagi orang yang bukan Arab diberi pilih sama ada masuk Islam ataupun berdamai. Ataupun berdamai. Duduk kerajaan Islam. Ada ulama mengatakan bagi orang Arab sama ada masuk Islam ataupun tidak, kerana dia orang Arab. Quran diturun dengan bahasa dia. Tak ada pilihan bagi dia, malaikat masuk Islam ataupun mereka diperangi habis-habisan. Kerana mereka orang Arab, Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Beza dengan orang yang bukan Arab. Ada ulama mengatakan begitu. Namun ada ulama mengatakan orang bukan Arab, orang Arab juga tak dipaksa sebagaimana orang lain. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Peperangan Uhud. Setelah orang Islam menang dalam perang Badar, Allah Ta'ala uji perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku ketewasan. Kita akan baca. Kota Mekah terus diselubungi rasa sedih dengan kematian pemimpin-pemimpin musyrikin dan dibakar oleh rasa dendam yang membara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Oleh kerana banyak pemimpin Mekah, Abu Jahal khususnya, diikuti lain-lain mati dalam perang Uhud. Sudah tentulah terlalu marah dengan kematian ini, menyebabkan timbulnya rasa dendam, sifat jahiliah pula ada pada diri mereka. Syaitan rasuk pula, lagilah panas. Akhirnya mereka merancang untuk melancarkan serangan balas untuk membalas dendam bagi tujuan tersebut. Mereka berhenti dari menangis orang-orang yang mati di Badar dan menangguhkan masa menebus para tawanan. Orang-orang yang menangis, tengok orang kafir itu dianggap menangis ni macam ibadah. Tak apa-apa menangis, nak setengah agama tu, nak suruh orang menangis. Ada setengah tu cari bawang, nak suruh baik mati ambil pos menangis. Siapa begitu? Ini semua perangai jahiliah. Perangai jahiliah belaka ni. Mereka hentikan menangis. Menangis tak apa. Keluar air mata tak apa. Jangan duduk bilang macam-macam. Kata ke Tuhan pula. Orang jahiliah ni menunjukkan ketidaksabaran dia. Merintih, merepek-repek, itu tak boleh, diharamkan.
Tumbuk air mata dah apa, Nabi pun tumbuk air mata juga. Sedih kematian keluarga dan sahabat-sahabat dia. Tak jadi salah. Yang salahnya ialah bila tak sabar menghadapi ujian itu. Kemudian tawanan perang Badar dilakukan dengan membayar tebusan-tebusan. Kita baca dulu. Di antaranya bayar, di antaranya khidmat. Ajar anak-anak orang Islam 10 orang sehingga pandai membaca dan menulis. Dibebaskan. Dengan makna kita boleh ambil ilmu orang kafir, ilmu yang memberi manfaat, tak jadi salah. Kerana Nabi suruh mereka di tawan itu ajar 10 orang anak-anak orang Islam pandai menulis, bebas. Kerana menulis ni tak payah niat macam sembahyang puasa. Belajar buat benda-benda kerja dunia, itu dibolehkan. Jadi oleh kerana nak hilangkan rasa sedih ni, dibatalkan segala kerja tebusan ini, merancang untuk berperang. Gerakan mengumpulkan harta, senjata dan tenaga dilancarkan dengan bersungguh-sungguh. Lalu dikerahkan untuk mengumpulkan segala senjata. Mereka merancang untuk melancarkan serangan yang besar bagi menghilangkan rasa dendam dan berpadanan bagi membela kaum keluarga yang terbunuh di Badar. Nak bela kaum keluarga yang mati ini, sungguh-sungguh mesti bertindak. Dia bunuh orang kita, bunuh orang dia, kata Ikrimah bin Abu Jahal. Ini anak pada Abu Jahal. Setelah itu ayah dia mati. Dendamnya berapi-api. Tapi akhirnya Tuhan beri hidayah. Kita akan baca kemudian dia masuk Islam, Ikrimah ni. Safwan bin Umayyah, begitu juga, ni masa jahiliah. Antara kerja kuat untuk lawan Islam. Perang Badar, perang Uhud, bunuh orang Islam. Akhir masuk Islam juga. Sufyan bin Harb, ini juga jadi ketua ganti Abu Jahal. Ini lagi hebat. Memimpin perang Uhud. Abu Sufyan ni akhirnya masuk Islam juga. Akhirnya Tuhan beri hidayah. Ini ceritanya masa dia belum Islam. Bukan main lah, jahatnya jadi ketua untuk lawan Nabi. Padahal dia ayah mentua Nabi, bukan orang lain. Salah seorang isteri Nabi, anak Abu Sufyan. Akhirnya dia masuk Islam habis anak beranak. Dan disebut dalam kisah yang kita akan baca, Abu Sufyan ni bila dia masuk Islam, dia berperang dengan Nabi. Nabi pernah menunjukkan mukjizat. Seorang sahabat kena panah tubik mata. Nabi ambil tu, bubuh mula mata, molek mata, cerah pada hak ada tu. Pada hak yang Nabi dah tu, cerah mata tu. Abu Sufyan, dia kena panah, mata dia, Nabi nak buat, jangan, Rasulullah, biar buta beginilah, dia kata. Kerana padang saya lawan Nabi dulu. Ini. Akhirnya dia sah. Ini ceritanya masa dia jahiliah. Merupakan orang yang paling aktif membuat persediaan perang. Ini nama-nama. Ikrimah bin Abu Jahal, Sufyan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb. Ini semua akhirnya masuk Islam radhiyallahu anhum. Masa belum Islam kan laknatullah lah. Lawan Islamnya akhirnya masuk Islam. Langkah pertama yang diambil ialah menahan kesemua harta yang selamat dalam kabilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Yang pertama mereka buat keputusan, harta yang Abu Sufyan buat balik daripada Syam ditahan, tak boleh digunakan untuk belanja perang. Berlakunya perang Badar ni ialah bila Nabi tahu Abu Sufyan nak keluar pergi berniaga di Syam. Lalu Nabi pinta terlepas, boleh pergi ke negara Syam. Ala balik nak pinta pula, ini peluang untuk dapat harta, dia buat balik, terlepas juga. Akhirnya berlaku perang Badar. Abu Sufyan atur utusan, mari Abu Jahal tolong Abu Sufyan, telah Abu Jahal mati. Jadi akhirnya mereka buat keputusan, harta yang buat balik yang diselamat tu tak boleh guna untuk diri, guna untuk perang, nak lawan Muhammad. Kepada pemilik harta tersebut mereka berkata, Muhammad telah melakukan perkara yang menyusahkan kamu, membunuh pemimpin-pemimpin kamu. Berilah bantuan kepada kami dengan harta-harta tersebut
untuk memeranginya. Mudah-mudahan kita dapat membalas dendam. Mudah-mudahan juga, tapi kafir. Dia berasa dia betul, nak macam mana? Mudah-mudahan kita boleh balas dendam. Dengan kata-kata tersebut, pemilik-pemilik harta menyerahkan harta mereka. Akhirnya yang sudah ambil harta serah sumbangan untuk menyediakan bala tentera bagi memerangi Madinah, memerangi Nabi SAW dan para sahabatnya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Tuhan turunkan ayat. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun. Maksudnya ayat surah Al-Anfal 36 hingga 37. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan, membelanjakan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam neraka Jahannamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan, supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Mereka inilah orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala turunkan ayat. Belanjalah kamu, dermalah kamu, kumpullah harta kamu. Belanja untuk nak lawan Islam, untuk nak kalah Islam. Bila mereka lihat Islam dalam keadaan yang lemah, mustahil Islam mendapat kemenangan. Memang Tuhan nampakkan begitulah. Islam ni nampak lemah, nampak mustahil nak menang. Ini menggalakkan lagi mereka memberi sumbangan sebanyak-banyaknya. Kalau menang yang lawan Islam ni pula, aku dapat banyak untung pula. Dapat keuntungan, dia beri pada aku, beri projek zaman ni, begini. Boleh untung. Kalau aku beri sumbangan 10 juta, boleh projek 100 juta. Zaman dulu dah ada dah ni. Ada dah. Zaman jahiliah. Mereka sanggup bagi sumbangan. Tuhan beri amaran. Jaga sumbangan-sumbangan kamu untuk melawan Islam. Diri kamu dan harta kamu akan jadi umpan api neraka. Semua dibakar dalam neraka. Langkah seterusnya, Allah Ta'ala kata mereka lah orang-orang yang rugi. Rugi dunia dan rugi di akhirat. Kalau boleh harta lepas pada itu, harta yang tidak ada keberkatan sedikit pun. Apa makna berkat? Berkat harta yang membawa kebaikan. Itu makna berkat. Harta yang tak bawa kebaikan, itu tak ada berkat. Langkah seterusnya ialah meminta sumbangan secara sukarela dengan berkempen melalui syair-syair dan ucapan-ucapan yang menggalakkan. Antara penyumbang yang besar ialah Abu Sufyan yang telah mengalami kerugian dalam peperangan As-Sawiq, dan Safwan bin Umayyah yang rugi dalam serangan oleh tentera pimpinan Zaid bin Harithah radhiyallahu an, yang kita baca dulu. Di antara yang nak balas dendam ialah Abu Sufyan yang kalah perang Sawiq yang dia belanja. Safwan bin Umayyah di mana harta dirampas oleh tentera Islam.
Yang kita baca kisah sebelum ni, tentera Islam yang dipimpin oleh Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu merampas. Maka mereka dua ni sangat semangat untuk balas dendam. Kekuatan tentera musyrikin. Dalam masa setahun, sejumlah 3,000 badan tentera yang lengkap bersenjata dan bekalan telah berjaya dikumpulkan. Dalam gerakan tersebut juga mereka merancang untuk membawa 15 orang wanita sebagai pemberi galakan kepada orang-orang lelaki untuk berperang. Kelengkapan perang mereka terdiri dari 3,000 ekor unta, 300 ekor kuda penyerang, dan 700 baju rantai. 3,000 unta, 3,000 ekor unta untuk muat barang. Bala tentera ada barang. 200 ekor kuda penyerang. Kuda ni sekarang ni tentera udara. Tak boleh terbang, boleh bergerak cepat. Mereka banyak. Dua ekor kuda ni besar. Dah baju rantai, baju dibuat rantai. Kena panuh tak lut, baju besi. Rantai besi yang dibuat rapat-rapat. Tetuk dengan pedang tak ada apa. Tahan. Abu Sufyan bin Harb telah dilantik sebagai panglima tertinggi yang menjadi pemerintah tentera. Abu Sufyan jadi panglima tentera tertinggi. Khalid Al-Walid sebagai ketua tentera berkuda. Khalid Al-Walid ketua tentera berkuda di kapil masa itu. Dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abu Jahal, dan bendera diserahkan pada Bani Abdul Dar. Setelah itu mereka bertalak menuju Madinah. Pasukan yang lengkap bersenjata dengan panglima-panglima yang hebat. Abu Sufyan yang terkenal yang pintar menipu dalam perundingan, dalam taktik peperangan. Khalid bin Walid yang hebat. Ikrimah bin Abu Jahal juga hebat, memimpin bala tentera ni. Sudah tentulah menghadapi cabaran yang sangat hebat dengan jumlah tentera yang 3,200 ekor kuda pula. Orang Islam tak cukup kuda. Dengan 700 baju rantai macam kereta perisai. Orang Islam tak ada semua ni, tak lengkap. Tetapi orang Islam menghadapi dengan taktik, dengan strategi perang yang akan kita baca kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kisah perang Uhud. Iaitulah peperangan untuk membalas dendam yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Setelah Abu Jahal mati dibunuh dan beberapa pemimpin mati dibunuh, mereka melantik Abu Sufyan menjadi pemimpin mereka. Di mana anak-anak pemimpin-pemimpin yang dibunuh ini mendesak Abu Sufyan supaya menggunakan segala duit, harta yang dibawa daripada Syam yang diselamatkan hendaklah digunakan untuk bala tentera membalas dendam kematian ayah-ayah mereka dalam perang Badar. Lalu mereka membentuk bala tentera. Dalam masa setahun, sejumlah 3,000 bala tentera yang lengkap bersenjata dan bekalan telah berjaya dikumpulkan. 3,000 orang lengkap dengan senjata, dengan alat-alat perang di zaman itu. Pedang, panah, tombak, lembing, topi besi, baju rantai, kuda dan unta. Dalam gerakan tersebut juga mereka merancang untuk membawa 15 orang wanita sebagai pemberi galakan kepada orang-orang lelaki untuk berperang. Dibawa bersama perempuan-perempuan penyanyi dan penyair-penyair untuk membangkitkan semangat tentera musyrikin kafir yang berperang itu.
Kelengkapan perang mereka terdiri dari 3,000 ekor unta, 200 ekor kuda penyerang, dan 700 baju rantai. Baju rantai macam kereta perisai pada hari ini. Abu Sufyan bin Harb telah dilantik sebagai panglima tertinggi yang menjadi pemerintah tentera. Abu Sufyan masa itu dia kafir. Ini cerita masa dia kafir. Kita akan baca kisahnya, dia akan masuk Islam akhirnya. Khalid Al-Walid masa kafir lagi ni. Seorang panglima yang handal sebagai ketua tentera berkuda. Dengan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal sendiri, ini pun akhirnya masuk Islam. Kita akan baca kisahnya. Dan bendera diserah kepada Bani Abdul Dar. Setelah itu mereka bertolak menuju Madinah. Setelah siap bala tentera dan senjata kelengkapannya, mereka bertolak ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita Al-Abbas bin Abdul Muttalib memerhati setiap gerak langkah orang musyrikin, dan kemudiannya menyampaikan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui orang kepercayaannya. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Mengikut riwayat, dia tak masuk Islam lagi. Dia sangat kasih pada Nabi SAW. Pak saudara Nabi. Yang jaga Nabi setelah Abu Talib meninggal dunia. Di mana kasih dengan Nabi masih ada dalam diri dia. Dia mengintip gerak-geri musuh ini dan dia menghantar utusan memberitahu. Utusan tersebut bekerja ke Madinah yang jaraknya 500 km dengan menunggang kuda selama 3 hari. Jarak Madinah dengan Mekah 300 km. Di mana utusan ini menunggang kuda 3 hari baru sampai. Kuda kenderaan yang paling laju di masa itu. Surat tersebut disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Quba. Surat itu sampai ke Nabi ketika Nabi sedang berada di Masjid Quba. Quba ni ialah kampung di pinggir Madinah. Dan dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi buta huruf, tak tahu membaca. Ubay bin Ka'ab membaca surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menerima berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan ianya dirahsiakan. Bila dapat berita tu, Rasulullah minta Ubay jangan beritahu kepada dia. Hanya beberapa seorang saja yang tahu. Ini kerahsiaan. Dirahsiakan, tak dihebohkan pada orang ramai. Dan baginda segera pulang ke Madinah bagi mengadakan perbincangan dengan pemimpin-pemimpin Muhajirin dan Ansar. Balik ke Madinah, dipanggil pemimpin-pemimpin Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat yang asal Mekah dan sahabat-sahabat yang asal Madinah, iaitulah pemimpin-pemimpin sahabat. Bukan semua orang, pemimpin-pemimpin saja. Kota Madinah diletak dalam keadaan berjaga-jaga. Tak diberitahu kepada orang ramai. Diberitahu mesti berjaga-jaga. Madinah dalam keadaan berjaga-jaga. Setiap orang membawa senjata. Sehingga senjata dibawa ke masjid ketika sembahyang, ketika nak sembahyang. Semua orang diminta bawa senjata. Sehingga ke masjid, sembahyang jemaah pun bawa senjata. Bawa senjata ke masjid. Letak di hadapan senjata bila sembahyang. Jadikan satrah. Sembahyang pun dalam keadaan bersenjata. Sehingga senjata dibawa ke masjid ketika hendak sembahyang. 3 orang Ansar ditugaskan untuk menjaga dan mengawal keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menugaskan 3 orang sahabat kalangan Ansar untuk menjadi pengawal peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pun kena ada pengawal. Mereka lantik pengawal. Walaupun Allah Ta'ala maha berkuasa, tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah mesti melakukan ikhtiar. Lalu mereka pilih 3 orang sahabat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, bukan Asy bin Hudair, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhum. Ini 3 orang sahabat kalangan Ansar ditugaskan untuk menjadi pengawal pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga tidur bersama senjata di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ni tidur malam depan pintu bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujurat yang letak dekat masjid. Jaga di mana Nabi tidur, mereka tidur depan pintu jadi pengawal. Setiap lorong di Madinah juga dikawal. Ditugaskan lorong-lorong Madinah semua ada pengawal. Pasukan peronda dan peninjau juga ditugaskan mengawal jalan yang mungkin digunakan oleh musuh bagi menghadapi kemungkinan serangan mengejut dibuat. Ditugaskan bala tentera peninjau untuk menunggang kuda dan unta di luar Madinah, mengelilingi, mengawasi kawasan Madinah, takut musuh datang bila-bila. Dan tiap-tiap lorong ada pasukan peronda yang meronda lorong-lorong itu. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir negara dan mentadbir pasukan tentera. Tentera musyrikin menghampiri Madinah. Tentera musyrikin terus bergerak menuju ke arah Madinah. Apabila sampai di Abwa, tempat bersemadinya jasad bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentera itu sampai di Abwa dekat Madinah. Abwa ni ialah kampung di mana dikebumikan Aminah, ibu Nabi SAW, yang mati ketika Nabi masih kanak-kanak lagi. Dikebumikan di situ. Hindun binti Utbah, isteri pada Abu Sufyan, mencadangkan supaya dibongkar kubur tersebut. Tetapi tidak dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin Quraisy kerana bimbang berlakunya sesuatu yang buruk. Hindun binti Utbah ini pemimpin perempuan dia, pemimpin wanita dia, yang ganas. Masa itu dia kafir. Akhir dia masuk Islam, kita baca kisahnya. Isteri Abu Sufyan, ayah dia, abang dia mati dalam perang Badar. Sudah tentulah geramnya lebih pada orang lain. Dia cadang supaya gali kubur ibu Nabi, bongkar. Tapi pemimpin kafir takut berlaku suatu perkara yang tidak diingini. Mereka meneruskan perjalanan sampai ke lembah Aqiq, Wadi Aqiq. Mereka terus berjalan sampai ke lembah Aqib. Aqib ialah satu lembah sempadan Madinah. Belum masuk Madinah, ada jambatan, itu lembah. Lembah ni lembah yang bersejarah. Di mana banyak orang tak tahu lembah ini. Masa saya belajar dulu, saya pernah pusing di Madinah, dan sampai di lembah ni ada masjid yang ditinggalkan. Tak ada orang berdui je, penuh taik kambing dalam masjid itu. Masjid dibina oleh Turki. Dan saya tengok ada hadis tulis di masjid itu. Ada seorang datang kepada Nabi, mungkin malaikat. Salli fi hadzal wadi al-mubarak, wadi al-aqiq. Semayang di lembah yang berkah ini, lembah Aqiq. Ada hadis di situ. Dan saya baca ada dalam kitab hadis, tapi orang tak tahu dah, hilang. Tak tahu ni. Di mana Allah Ta'ala suruh Nabi semayang di lembah Aqiq, satu lembah yang di pinggir Madinah. Orang tak tahu, lupa dah lembah ni. Akhirnya berhenti di Bukit Uhud. Akhirnya bala tentera musyrikin berhenti di Bukit Uhud, yang terletak di sempadan Madinah.
tentera musyrikin tiba di Bukit Uhud pada hari Jumaat 6 Syawal tahun ketiga Hijrah. Ketibaan mereka pada 6 bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, lepas bulan puasa. Rasulullah SAW bermesyuarat. Rasulullah SAW mendapat maklumat tentang setiap pergerakan tentera musuh, sehinggalah kepada perkembangan yang terakhir. Mesyuarat majlis tertinggi tentera Islam sentiasa dibuat bagi menyusun strategi dan langkah yang paling bijak dalam menghadapi serangan musuh. Nabi mengadakan mesyuarat dengan sahabat-sahabatnya, khususnya 10 orang sahabat yang terkenal. Termasuklah juga sahabat-sahabat kalangan Ansar, pemimpin Ansar. Mesyuarat bagaimana merancang untuk menghadapi musuh ini. Dalam mesyuarat tersebut, Rasulullah SAW telah berkata, bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi dengan sesuatu yang baik. Aku bermimpi lembu disembelih, mata pedangku berlubang, dan aku memasukkan tangan ke dalam baju rantai yang kukuh. Aku mimpi semalam," kata Nabi. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu daripada Allah, walaupun bukan ayat Quran. Aku mimpi semalam, kata Nabi. Aku mimpi lembu dia sembelih, pedang aku berlubang, sumbing pedang, berlubang pedang aku. Aku memasukkan tangan ke dalam baju rantai yang kukuh. Aku masuk tangan aku dalam baju rantai, kata Nabi. Seterusnya baginda menafsirkan sebagai berikut. Nabi mentadbirkan mimpi itu. Nabi Yusuf boleh takbir mimpi, Nabi kita boleh takbir mimpi. Lembu yang disembelih menunjukkan beberapa orang sahabat yang akan gugur syahid, kata Nabi. Lembu sembelih ni menunjukkan beberapa orang sahabat aku akan mati syahid. Sedih. Allah Ta'ala beri isyarat akan ada kalangan sahabat-sahabat aku yang mati syahid. Pedang yang berlubang menunjukkan ahli keluarganya akan terbunuh syahid. Pedang aku yang berlubang ini menandakan ada kalangan keluarga aku sendiri yang akan mati syahid, kata Nabi. Kita akan baca Sayyidina Hamzah mati syahid. Baju rantai yang kukuh menunjukkan bahawa negeri Madinah akan terus dapat dipertahankan. Baju rantai yang kokoh yang menandakan kita tidak akan dikalahkan oleh musuh. Madinah dipertahankan. Seterusnya baginda berpendapat mereka bertahan di Madinah sahaja. Apabila musuh menyerang, mereka menentang di lorong-lorong Madinah, dan kaum muslimat boleh melantau dari rumah masing-masing. Ini cadangan Nabi. Cadangan Nabi ialah berperang di bandar. Sekarang ada taktik perang bandar dia panggil. Perang di celah-celah rumah bila musuh lebih ramai. Bila musuh ramai, biarkan musuh masuk. Kita berperang di rumah-rumah kita. Rumah jadi benteng. Di mana bala tentera kita berlawan di lorong-lorong rumah. Dan muslimat boleh melibatkan diri dengan perang, melantau, memanah melalui jendela rumah masing-masing. Kata Nabi, cadangan Nabi. Pendapat baginda telah disokong oleh pemimpin munafik Abdullah bin Ubay. Pendapat ini disokong oleh Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik. Munafik ini ialah musuh dalam selimut, musuh dalam orang Islam sendiri, yang pura-pura Islam tapi hatinya kafir. Dia menghadiri mesyuarat tersebut di atas sifatnya sebagai salah seorang pemimpin Khazraj. Dia dijemput sama hadir kerana dia pemimpin Khazraj, pemimpin Madinah. Yang nak diserang ni Madinah, dia pemimpin. Dibenarkan dia hadir. Sokongan yang diberikannya bukanlah jujur. Dia tidak jujur dalam menyokong ini. Dan strategi yang baik untuk menentang musuh.
tetapi sebagai langkah yang baik baginya untuk melarikan diri tanpa disedari oleh sesiapa. Senang dia nak nusuk, senang dia nak lari. Ini halah dia. Bukan jujur dalam dia menyokong ini. Adapun sebahagian besar para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya mereka yang merasa rugi tidak menyertai peperangan Badar, mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bertemu musuh di tengah medan di mana sahaja mereka berada. Sebahagian besar sahabat, khususnya yang muda-muda yang tidak ada dalam perang Badar, merasa mereka rugi kerana tak ada dalam perang Badar. Mereka nak ganti kerana tak ada perang Badar ini. Mereka mencadangkan supaya keluar berperang di Madinah. Kita pergi dekat musuh, berperang dengan mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami sungguh bercita-cita untuk bertemu dengan hari seperti ini, kata mereka. Memang kami tunggu-tunggu berlakunya macam ni. Sekarang dah tiba masa berlaku musuh mari. Kami berdoa kepada Allah supaya menunaikannya. Kami berdoa biar berlaku pula kami nak perang. Kata yang muda-muda yang tak sempat dalam perang Badar itu. Sekarang telah tiba masanya. Perjalanannya dekat saja. Keluar saja berdepan dengan musuh supaya mereka tahu bahawa kami bukannya pengecut. Kata mereka ni. Kita keluar dekat musuh supaya musuh kenal siapa kita. Kita bukan orang yang pengecut. Kita orang yang gagah berani, yang boleh lawan mereka. Sahabat yang paling bersemangat dengan pendapat ini ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membuktikan kepahlawannya dalam peperangan Badar. Yang paling bersemangat bersetuju lawan di luar Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia menegaskan kepada Rasulullah SAW, dia tegah pada Nabi, demi Tuhan yang menurunkan kitab kepadamu, aku tidak akan menjamah makanan sehingga aku dapat menentang mereka dengan pedangku ini di luar Madinah. Hamzah bertegas, bajang bersumpah, aku tak mau makan, kata Hamzah, kecuali keluar di Madinah melawan musuh ini, kata Hamzah. Akhirnya Rasulullah SAW menarik balik pendapatnya dengan menerima pendapat majoriti, iaitu keluar dari Madinah menghadapi musuh. Akhirnya majoriti pendapat keluar ke Madinah melawan musuh di luar Madinah. Ini pendapat yang akhir. Nabi buat keputusan ikut pendapat orang ramai. Nabi tarik cadangan dia sendiri, menyebabkan Abdullah bin Ubay sangat amarah. Padahal Nabi dah cadang. Kita akan baca kisahnya lepas ini. Wallahu a'lam.